orang biasa lah. Kalau di Malaysia ada IMR, dia merupakan Institute of Medical Research, dia merupakan pengarah IMR Perancis. Dan dia juga merupakan seorang doktor, seorang farmasis, seorang ahli kimia dan seorang biologis, punya PhD yang bermacam-macam. Jadi saya mula terdedah dengan Dr. Jacques Ben Veniste sekitar 15 tahun yang lepas. Mula berkenalan dengan beliau secara internet. Ya, kita menjalin satu hubungan yang begitu rapat. Beliau telah cuba membuktikan bahawa setiap satu benda yang hidup ni mempunyai dua dimensi. Ya, ini dimensi fizikalnya dan dimensi yang non-fizikalnya. Dan yang non-fizikalnya ini dapat disimpan memorinya, dapat dirakam pergerakannya. Jadi beliau mengasaskan apa yang kita panggil digital biology. Jadi beliau merakamkan satu macam tumbuhan, katakan tumbuhan ini yang hidup, dia mestilah satu benda yang hidup. Tumbuhan yang hidup ni apabila dirakam dalam bentuk digital, menghasilkan gelombang-gelombang tertentu. Dan setiap satu benda hidup punya gelombang yang tersendiri. Manusia yang dirakam gelombangnya, pokok, binatang, daun-daun, semuanya punya gelombang-gelombang yang tersendiri. Hasil penemuan ini beliau meneruskan kajian sehingga beliau dapat membuktikan bahawa setiap satu gelombang ini boleh dirakam. Dan setelah dirakam, boleh dimasukkan ke dalam bahan-bahan lain. Umpamanya satu, katakan kopi, kita ambil biji kopi tu, kita rakamkan gelombang biji kopi melalui kaedah electromagnetic molecular signaling. Apabila dirakam kopi ni boleh dimasukkan ke dalam air kosong, H2O, water. Apabila dimasukkan elemen digital signal daripada kopi ke dalam air ni, maka air yang kita minum sebagai air tu ada fizikalnya merupakan air, tapi spiritualnya ataupun di dalam kandungan yang non-fizikal dia merupakan kopi, sehingga boleh menghasilkan efek-efek kopi. Orang yang minum air yang mempunyai signal kopi ini mempunyai simptom-simptom orang minum kopi. Sekiranya diambil digital biology, digital molecular signal daripada arak umpamanya, dimasukkan ke dalam air sejuk, orang yang minum arak ni, orang yang minum air sejuk yang ada signal arak ni, dia akan mula mabuk. Sedikit banyak punya kesan kepada dia. Hasil pada kajian ini, beliau telah membuat beberapa uji kaji tapi berbentuk medikal. Yang ini beliau telah menggunakan beberapa ubat kemoterapi dan sebagainya yang dimasukkan signalnya ke dalam air dan dimasukkan ke dalam pesakit-pesakit kanser dan mendapat kesan-kesan yang baik. Tapi beliau dikatakan ya, orang-orang bijak ni, Masya Allah, Allah Ta'ala lebih sayang kepada mereka lagi. Dan dia telah pergi lebih awal, tak sempat meneruskan. Anaknya meneruskan dalam digital biology ini, dipanggil satu syarikat, dipanggil Interim Digital Biology, tapi bersifat bisnes, tidak lagi bersifat research seperti bapaknya. Jadi benda ini tertutup dan mula dibuat dalam bentuk yang lebih, orang kata, intellectual property dan sebagainya. Namun saya alhamdulillah peringkat awal telah mendapat teknologi ini daripada mendiang bapak saya, dengan mesinnya, dengan apanya, dengan semuanya kita dapat. Dan setelah bertahun-tahun, lebih kurang hampir 10 tahun kami membuat kajian daripada EMS ni, sehinggalah kami menemukan beberapa hasil-hasil yang sangat baik. Lalu kami telah cuba mengimplementasikan ke dalam produk-produk kami. Pada awalnya dalam bentuk produk-produk madu, produk-produk komoditi dan sebagainya. Dan kami mendapati kesan sangat baik yang mempunyai kesan sampingan yang hampir boleh dikatakan kosong. Tiada kesan sampingan sebab dia bersifat alami. Setiap yang bersifat alami itu tidak berbahaya. Apa yang bersifat chemistry, fizikal, itu lebih berbahaya. Jadi alhamdulillah hasil daripada penemuan daripada Jacques Ben Veniste ini, tuan-tuan boleh melawati web page ataupun internet under nama Jacques Ben Veniste, JACQUES Ben Veniste, dan insya-Allah akan menemui teori EMS ni. Dan teori EMS inilah yang kita gunakan ke dalam produk Biomil di samping fizikalnya. Sebab teori electromagnetic molecular signaling ini satu saja kelemahannya. Apabila dia dekat dengan magnet yang begitu kuat, jadi kesan dia di stop. Kesan dia akan lari sedikit daripada asal. Umpamanya kita buat kopi, bila kena dengan magnet tu, kopi tu jadi kopi yang kurang. Maknanya kopi tu kalau tahapnya 50, dia jadi 30 lah. 20 tu hilang dengan tarikan magnetik. Bukan kata dia jadi lain, tak, dia jadi kopi yang kurang. Jadi
kalau kena magnet. Sebab tu kita tetap memasukkan kalsium fosfat, kalium fosfat dan juga magnesium fosfat sebagai bahan fizikalnya. Yang ni merupakan sepupu kepada homeopati. Dia panggil tissue salts, biochemist tissue salt, biochemical tissue salt. Dr. Schussler menjumpai kaedah ini pada abad yang ke-17, abad yang ke-16, sehingga mana tissue salt ni ada 12 tissue salt yang diperlukan oleh badan kita. Setiap orang memerlukan 12 jenis garam galian dalam badannya untuk berada pada keadaan sihat sepenuhnya. Dan kekurangan salah satu daripada 12 bahan tissue salt ni akan menyebabkan defisiensi dalam badan kita. Dan 3 benda yang kita pakai, 3 tissue salt yang kita pakai dalam biomil ni sangat-sangat penting untuk pertumbuhan seorang kanak-kanak ataupun seorang anak yang akan membesar. Memerlukan 3 perkara ini. Dalam 12 tu, 3 ini diperlukan di peringkat awal. Maka dalam produk ni secara fizikal ni kita memasukkan 3 tissue salt ini untuk membantu rangsangan, menumbuhkan gigi, memberikan tulang yang kuat, immune system yang cukup kuat untuk melawan penyakit-penyakit. Kita katakan development of the brain, perkembangan minda yang baik, dan yang paling penting sekali, boleh membawa satu perkembangan yang baik kepada pencernaan dan pembesaran seorang kanak-kanak. Ini perkara fizik yang kita masuk, fizikal yang kita masuk. Sebab kalau kena magnet, 3 ni ada juga, dia taklah hilang semua kan. Tapi di samping itu, kami juga menjumpai dalam formulasi kami, apa yang kami jumpai adalah kami boleh memasukkan beberapa perkara lagi dalam susu ni, selain pada benda-benda fizikal tadi. Contoh saya bagi ya. Dalam formulasi ni, minta maaf tuan-tuan, saya contoh cod liver oil, minyak ikan. Macam mana kita nak masukkan minyak ikan dalam susu?